Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, saya Zamzuri. Ha. Saya belum lagi jadi ahli autonomi lah, tapi ramai yang dah agak jadi ahli ni. Tapi baru-baru ni kan ada kontroversi yang katakan yang pertamanya produk autonomi ni daripada Korea. Ada satu ustaz, dia ada keluarkan satu statement dalam FB dan sebagainya. Banyak lah saya dengar. Tadi pun bila saya ajak, jomlah kita dengar program autonomi ni. Orang kata autonomi ni, kita ramai orang kata tak boleh masuk sebab apa, dia ada sumbangan daripada satu persatuan Kristian di Korea. Jadi saya nak penjelasan sebab saya kesian kawan-kawan ajak. Baik. Kita masuk, kita pun rasa aku nak masuk ke tak ni, aku nak. Jadi kita confuse. Jadi kalau benda macam ni dapat diperjelaskan, saya rasa ramai lagi orang yang berminat nak masuk. Tapi mereka ni terhalang dengan sebab benda-benda macam ni lah. Kita dah jelaskan lama dah, kita dah jelaskan, tapi mungkin penjelasan tu tak semua orang dapat. Tak sampai. Tak sampai kan? Baik. Macam ni. Pertamanya sekali kita kena faham. Okey, bagi mereka yang nak dengar boleh stay sikit. Pertama, Atomy foundernya adalah seorang Kristian. Baik. Adakah salah kita bermuamalat dengan orang yang bukan Islam? Cuba kita tengok dalam rumah kita, barang-barang yang ada dalam rumah kita, pakaian yang kita pakai, baju yang kita pakai, telefon yang kita pakai, komputer yang kita pakai, segala barang yang ada dalam rumah, berapa peratuskah produk-produk yang ada dalam rumah kita ni keuntungannya sampai kepada orang yang bukan Islam. Termasuk kita nak pergi haji naik kapal terbang pun keuntungan sampai kepada orang Islam. Sampai ke Mekah beli kopiah, beli sejadah pun made in China. Maknanya kita tak boleh lari daripada hakikat hari ini bahawa ekonomi memang dimonopoli oleh orang bukan Islam dan kita tidak boleh lari untuk bermuamalat dengan orang yang bukan beragama Islam. Tak boleh lari. Memang itulah hakikat. Kan? Kita tengok MLM yang banyak misalnya. Cuba kita tengok nama-nama yang besar-besar. Di atasnya tetap orang yang bukan Islam. Tetapi kenapa dengan Atomy ni maka tiba-tiba jadi isu? Kan? Kenapa jadi isu? Sebab mudah. Sebabnya Atomy ni terlalu bagus dan meletup terlalu cepat. Jadi orang jadi takut dengan Atomy ni pengembangan, orang cari cara nak jatuhkan. Maka dia gunakan isu, baik, founder seorang Kristian. Betul. Bila founder ni daripada tahun 2009 sampai tahun 2015, okey, dia bergerak atas Atomy sebagai bisnes semata-mata. Okey, dia tak terlibat dengan apa-apa sebab belum ada duit. Bila dia dah kaya raya, dia buka yayasan. Dreamy Foundation. Baik. Kesilapan Atomy dan Pak Hanggil apabila dia ceritakan tentang aktiviti yayasan dia di website bisnes. Walhal entiti itu berbeza. Entiti berbeza. Kan? Dan kesilapan Pak Hanggil kerana dia yang memulakan Atomy, dia lepas tu bila dapat duit itu disumbangkan kepada Dreamy Foundation. Dreamy Foundation adalah aktiviti-aktiviti yang antara aktiviti Dreamy Foundation adalah aktiviti kemanusiaan. Dan sebagai seorang yang beragama Kristian, dia adalah perasaan dia untuk bantu agamanya. Dia buka sekolah. Okey, dia bantu gereja. Dan dari segi muamalat, tak salah apa pun dia nak buat, dia buatlah. Dan sepanjang dia buat aktiviti itu, dia pernah tak dia memudaratkan orang Islam? Tak pernah. Pernah tak dia murtadkan orang Islam? Tak pernah. Pernah tak dia hantar risalah dakwah dia kepada orang Islam? Tak pernah. Pernah tak dia paksa ahli-ahli agama lain, termasuk agama Islam, untuk duduk dalam program dia? Tak pernah. Tak pernah. Jadi kenapa, apa tujuan dia buat benda tu? Tujuan dia sebab pada peringkat awal Atomy ini disokong oleh negara-negara Amerika, Kanada, Taiwan, Filipina, Korea, okey, Singapura, negara-negara yang umat Islam tak ada pun. Jadi bila dia mengaut keuntungan berbilion dolar daripada Atomy dengan bisnes dengan negara-negara ini, dia nak tunjuk
bahawa dalam masa yang sama dia adalah seorang yang prihatin. Maka dia bagilah sumbangan, dia bagi kerja untuk kerja agama dia. Sebab Pak Hang Din percaya untuk menjadi seorang atomi yang bagus, mestilah seorang yang berpegang kepada agama. Sebab itu kita tengok dalam atomi banyak nilai-nilai murni yang diterapkan. Misalnya serve in humility, maknanya kena merendah diri. Kan? Cuba tengok apa yang Pak Anggil cerita. Dia kata apa? Dia kata kalau kita banyak duit, dia kata kita kena jaga keluarga kita kena jaga isteri kita. Kan? Bila kita banyak duit, kita boleh menyumbang. Itu nampak. Dia percaya bahawa bila orang tu kuat agama, maka orang itu akan bekerja, berniaga dengan bersungguh-sungguh dan akan menyumbang kepada masyarakat. Itu kepercayaan dia. Tetapi dia tak pernah sama sekali melakukan perkara-perkara yang memudaratkan umat Islam. Tak pernah. Saya kenal orang yang pernah masuk atomi daripada tahun 2013. Yang mana dia kata waktu dekat Korea, dia duduk di sana. Dia kata tak pernah ada atomi tiba-tiba menjalankan gerakan Kristian ke atas dia. Apa tak pernah ada. Tak pernah paksa dia. Kan? Tak percaya kalau kenal dekat waktu cuba cari. Cikgu Mahdi, bukan Cikgu Mahdi yang di Terengganu, Cikgu Mahdi, ada seorang Cikgu Mahdi. Dia cerita kat saya live dalam FB live dia. Dia kata saya dah lama jadi ahli atomi, tak pernah pun jadi isu, dia kata. Kemudian kita ada meeting dengan siapa? Dengan Korean Muslim Federation chairman dia, Brother Haji Ahmad Cho. Maka kami tanya, pernah tak brother, pernah tak atomi ni memurtadkan convert orang kepada Kristian? Lepas tu dia tanya, do you mean Muslim to Christian? Yes, Muslim to Christian, Muslim in Korea to Christian. No one, never. My wife is atomi, kata dia. Dia presiden Muslim Korea, Korean Muslim Federation. My wife is atomian. My staff is atomian. Maknanya tadi, dia sendiri, isteri dia pun ahli atomi, dan dia kata no one. Malah bila kita mula bermuamalat dengan atomi, kerana kita menuntut sijil logo halal, atomi buka pintu kepada Korean Muslim Federation untuk apa? Untuk bermuamalat pula dia dengan Korean Muslim Federation, bermuamalat dengan memberikan logo halal. Satu logo halal hampir 1,000 USD. Bayangkan atomi ada lebih 500 produk. Jadi kalau 1,000 USD, 10 produk dah 10,000 USD. Kalau 100 produk dapatkan logo halal, 100,000 USD. Mana pergi dana itu akan masuk kepada tabung Korean Muslim Federation. Dan Korean Muslim Federation menguruskan semua masjid di Korea. Sebab di Korea ni, umat Islam tak dapat apa-apa dana daripada kerajaan. Jadi oleh sebab itu, Korean Muslim Federation kena menguruskan 24 buah masjid dan 120 lebih musola dan menguruskan sekolah-sekolah dan menjalankan kerja-kerja dakwah. Semuanya di bawah Korean Muslim Federation. Di Korea, 51 juta rakyat Korea, separuh tak ada agama. 51 juta rakyat Korea, orang Korea yang Muslim, tak sampai pun, lebih kurang 50,000 orang je. Jadi, bila kita katalah gerakan Kristian di sana ada gerakan untuk mengkristiankan yang tidak ada agama. Kenapa kita tak bantu Korean Muslim Federation menjalankan gerakan untuk mengislamkan orang yang tak ada agama ni tadi? Kan? Tetapi melalui dapat dana tu tadi, kita telah secara tak langsung membantu Korean Muslim Federation untuk berkembang. Nampak tak? Jadi tak pernah ada yang mana Pak Hang Gil benda tu betul-betul dia start as a business. Dan dia mula menyumbang bila dia ada duit. Itu pun dia menyumbang dari aspek diri dia. Cuma kesilapan dia. Pada peringkat awal dia letak Dreamy Foundation dengan website atomi itu sekali. Bila dia orang kata, orang serang. Dia kata apa? Oh, atomi, misi dia adalah kristianisasi. Atomi tak pernah letak misinya berkaitan dengan gerakan kristianisasi. Tetapi foundation itu yang letak misi dia, kan? Tapi misi dia itu misi foundation. Apa beza dengan syarikat seperti WhatsApp group? Apa beza dengan Facebook? Apa beza dengan syarikat-syarikat Google? Apa beza dengan yang lain-lain? Founder menyumbang, tak ada beza. Jadi oleh sebab itu atomi mengeluarkan satu surat yang menyatakan secara rasmi
bahawa Atomy dan Dreamy Foundation entiti berbeza. Dreamy Foundation adalah milik Pak Hanggil, dia sebagai seorang Kristian, dia ada duit, dia kaya, dia nak buat apa, itu dah pun hal dia. Sama juga kita. Kita berurus niaga dengan negara China. Kita pergi ke China, bawa balik 10 kontena untuk kita berniaga secara online dekat sini. Bila kita bawa balik 10 kontena, kita bayar kepada token di negara China itu, kita bayar duit kepada dia. Ada tak kita perlu fikir duit itu dia nak buat apa? Tak perlu. Sebab itu dah beyond kita. Tak perlu kita nak fikir lagi dah. Kan? Sebab itu hal dia, duit dia, harta dia. Kan? Yang penting dapat ada tak manfaat kepada kita yang besar? Ada. Apa manfaat kita? Pertama, produk. Yang kedua, apa manfaat kita? Kita sejahtera selamat daripada sistem MLM yang karut-marut yang menyebabkan kita terduduk. Kita dapat satu sistem yang cantik. Apa manfaat kepada kita? Kita boleh membina kekayaan dalam membina ekonomi. Dalam apa? Dalam ekonomi ini sebab 70% keuntungannya balik kepada kita. Apa lagi manfaat kepada kita? Kita boleh membantu Muslim di Korea melalui Korean Muslim Federation. Apa lagi manfaat kepada kita? Dia Atomy ini mendengar kita. Contoh misalnya, apabila berlaku isu, maka kami ini leader-leader menulis email beritahu kepada Atomy Korea bahawa Dreamy Foundation ini sensitif kepada umat Islam. Kita nak tengok Atomy ni agenda dia kristianisasi ke agenda dia bisnes. Kalau agenda dia kristianisasi dengan hampir 20 buah negara dan 26 juta ahli, dia tak akan dengar suara kita yang baru 70,000 orang ketika itu. Dia tak akan dengar. Tetapi apa berlaku bila kita kata benda tu sensitif kepada kita, dalam masa 48 jam dia turunkan website itu. Bermakna agendanya bisnes, bukannya agama. Nampak tak? Kemudian, bila kita beritahu cara nak bermuamalat dengan orang Islam, perlu ada patuh syariah. Maka dia letakkan satu pengakuan, persetujuan bahawa dia nak ke arah itu. Dia sedang berjalan. Saya baru dapat ni daripada semalam saya message Atomy Malaysia. Sekejap saya baca. Saya tanya orang nombor 2. Orang nombor 2 dekat Malaysia. Jerry nama dia. Okay, orang Korea. Tentang progres tentang patuh syariah. Dia kata apa? Dia kata, I would like to say we are still on progress with SIRIM. And our target is to get it by this year. And we will share every step of processing when we have any update. Okay? Jadi, dia kata, I would like to say sorry about the matter that we are now facing. Dia kata, okay? Lepas tu, but please don't worry about our failure of getting this certification earlier. Maknanya, dia dalam proses, tapi aim dia sebelum ujung tahun, dia nak dapatkan juga patuh syariah daripada SIRIM, dia kata kan. Okay, ini adalah pengislahan yang dia mendengar kita, dia dengar, dia akan terima. Dia tak tutup pintu. Jadi macam mana sebuah syarikat bukan Islam yang menyediakan produk berkualiti pada harga yang berpatutan, menyediakan satu platform secara percuma untuk kita manfaatkan, memberi peluang terbuka luas untuk kita bina kekayaan dan ekonomi kita. Kan? Dan tak pernah selama dia wujud masuk tahun ke-12, tak pernah dia perangi kita. Tak pernah dia menyebabkan iman kita tidak sejahtera. Tak pernah dia murtadkan orang Islam. Tak pernah dia sentuh akidah kita. Dan tak pernah pula dia menghina kita. Malah dia mendengar apabila kita bersuara. Kemudian dia memberikan buka pintu untuk kita lakukan penambahbaikan kepadanya. Kemudian dia membuka pintu kepada Muslim, Korea Muslim Federation yang hanya ada 50,000 Muslim di Korea untuk masuk memberikan sijil halal, berurusan tentang persijilan halal dengan mereka. Maka kita berkata kepada mereka, engkau ni jahat, engkau jahat, engkau jahat, engkau jahat, engkau jahat. Cuba kita fikir mana akhlak kita. Sedangkan dalam Al-Quran jelas mengatakan kita perlu berlaku adil kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Tetapi hari ini, setelah apa yang dilakukan, maka kita tetap kata, kau jahat, kau jahat, kau jahat, kau jahat, kau jahat. Di mana kita? Mana akhlak kita? Kan? Mana cara kita yang kita nak tunjuk pada orang yang bukan Islam?
Kan? Tak boleh macam ni. Jadi sebab itu, okey, saya kata kepada orang yang menuduh kita, saya kata apa? Pertama saya kata, di mana logiknya bahawa Atomy nak menjalankan kristianisasi apabila Atomy daripada tahun 2015 sampai sekarang, bila dia buka Atomy Malaysia, orang nombor 1 beragama Buddha, orang nombor 2 tidak ada agama, free thinker, dan pegawai-pegawai atasannya yang jaga CSR dia orang Islam, yang jaga logistiknya orang Islam, yang jaga financial managernya orang Islam, yang jaga bahagian customer service-nya orang Islam. Tak ada seorang pun dalam top management seorang Kristian. Sejak daripada tahun 2015-16 dibuka, tak ada seorang pun orang Kristian dalam top management di Atomy Malaysia. Bagaimana kristianisasi dikatakan dijalankan? Tak masuk akal. Saya kata tolong perjelaskan benda itu satu. Yang kedua, saya kata Islam adalah agama yang sejahtera, dijaga oleh perlembagaan. Bayangkan, tengok kan apa yang recently, apabila orang cuba murtadkan terus ditangkap. Siapa murtadkan terus ditangkap. Kan baru ni ditangkap kerana dia telah memurtadkan seorang Melayu. Kan ada seorang yang telah murtadkan, bukan Islam, murtadkan, kena tangkap. Adakah logik sebuah syarikat yang dah masuk tahun ke-5 dapat anugerah super brand? Last year dapat anugerah top 1 SME 100. Top SME 100 maknanya dalam Malaysia ada 900,000 lebih syarikat SME. Atomy dapat top 100 award. Daripada top 100, Atomy dapat award top 10, the best dekat Malaysia. Mana logik sebuah syarikat yang dah masuk tahun ke-5 beroperasi dapat anugerah pula dan sebegitu rupa, yang mana kononnya menjalankan gerakan kristianisasi diberikan kebebasan sebegitu sekali? Kalau benar, maka bawa Atomy kepada laporan polis, bawa kepada Kementerian Dalam Negeri, buat laporan supaya Atomy ditarik lesen berniaganya, supaya Atomy ditarik lesen jualan langsungnya. Itu cara yang betul kalau benar nak selamatkan umat Islam. Bukan pompang di dalam media sosial kerana nak menutup periuk nasi orang bisnes yang sedang naik sebegitu rupa. Bermakna apa? Bermakna ada agenda. Apabila dia tembak Atomy, tembak, nampak dia tersalah tembak, tak ada bukti dan sebagainya, akhirnya muncul senapan ditembak harga kepada saya, tembak peribadi saya, DTA penipu. Baik, sudah tukar ke? Sudah tukar objektif. Ini bukan cara, ini kita bukan bercakap tentang hukum bermuamalat. Kita bercakap tentang hukum menipu dalam bermuamalat. Bila masa kau bercakap tentang hukum menipu bermuamalat daripada awal? Kenapa tiba-tiba bila dah nampak tak ada bukti dan nak tuduh Atomy, lari setelah puncung senapan tembak saya pula? Kalau tembak saya, okey, DTA tak ada. Maknanya Atomy okey lah kan? Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak agendanya apa? Agenda dia nak bunuh bisnes. Itu agenda dia. Agenda dia tak nak tuan-tuan dan puan-puan kaya raya dalam Atomy ni. Itu agenda dia. Itu sahaja. Kan? Jadi sebab itu, kita kena apa? Kita kena jelas. Ambil poin-poin yang saya beri tadi. Okey, untuk kita bekalkan. Kan? Kita bekal, kita bercakap dengan orang seperti mana yang saya sampaikan. Cakap balik pada orang sebegitu. Sebab itu, Mufti Perlis, dalam ramai-ramai pejabat mufti yang saya terlibat memberikan pembentangan terus kepada mufti dan juga panel syariah adalah Perlis. Satu-satunya yang panggil saya beri. Sebab tu Mufti Perlis keluar kenyataan umum. Dia tak kata Atomy itu haram. Baik, untuk sebuah organisasi mufti, dia takkan bagi kenyataan yang samar-samar. Kalau haram, kata haram. Kalau subah, kata subah. Kalau harus, kata harus. Ini tanggungjawab mufti. Tanggungjawab mufti tak bagi perkara yang sama-sama. Jadi oleh sebab itu kita tengok ASB walaupun hak kerajaan, tapi dia mufti masa peringkat awal ada kata harus, ada kata haram. Forex kata haram. Bila bertanya tentang Atomy, tak ada mufti pun kata haram. Kan? Pejabat mufti Kelantan keluar pertanyaan berkaitan Atomy dalam kenyataan balas, jelas mengatakan bahawa Atomy ini harus, Atomy ini adalah halal. Baik, di bawah dia ada clause disclaimer, kita panggil penafian. Disclaimer ni sebab dalam memberi hukum, dia bukan boleh beri hukum blanket macam tu. Dia kena ada disclaimer, kan? Benda tu harus selagi tidak memudaratkan, tidak memerangi, tidak ada perkara subah dan sebagainya. Baik, buktikan yang bawah tu.
Buktikan. Kan? Kalau ada, bawa kepada pihak yang berkuasa, tarik lesen autonomi, tarik lesen jualan langsung, supaya autonomi tak boleh bergerak dekat Malaysia. Sebab apa? Memudaratkan umat Islam. Buat benda tu. Kalau betul kita amal makruf nahi munkar, buat benda yang betul. Bukan duk pompang menyusahkan semua orang, memecah belahkan adik-beradik, memecah belahkan jemaah dekat masjid, menyusahkan orang, maki hamun, fitnah melata dan sebagainya. Sebab itu saya lebih banyak diam. Kenapa saya diam? Saya tahu kalau saya bercakap, maka fitnah akan bertebaran lagi. Maka diam itu lebih baik daripada saya. Kan? Sebab tu saya tak melantah. Saya diam aja. Pada peringkat awal, saya diam. Saya tak nak nanti jadi perang sampai kepada tahap dia serang, kita balas. Dia serang, kita balas. Akhirnya akan jadi seolah-olah apa? Seolah-olah Kristian dan Islam bergaduh. Ya sayang. Tu tengok mami kat sana tu. Anak saya. Nampak tak? Kita tak nak sampai membawa kepada mudarat. Kalau saya melantah, saya berbalas-balas, benda tu akan jadi mudarat. Mudaratnya apa nanti? Mudaratnya maka orang akan nampak seolah Kristian dengan Islam sedang berperang. Sebab itu saya diam. Biarlah kita kena henyuk, biarlah kita kena apa, tetapi kita bagi pencerahan. Semoga jelas. Akhirnya Atomi Malaysia keluar lagi satu kenyataan bahawa Atomi Malaysia tak berkait dengan kristianisasi pun. Malah jelas mengatakan sesiapa sahaja yang masih berkata, maka Atomi tidak akan teragak-agak kali ini mengambil langkah perundangan. Okey? InsyaAllah.